Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Selamat datang ke program Bicara Khas SK Setapak Indah secara dalam talian. Cuti persekolahan bakal melabuhkan kiranya sudah pasti sesi persekolahan Penggal Baharu akan penuh warna dan warni dalam norma baharu. Pengoperasian sekolah yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia menjadi nadi buat kami warga sekolah. Sememangnya menjadi tugas dan tanggungjawab kami untuk memberikan maklumat yang terkini kepada semua ibu bapa penjaga, guru-guru serta kepada murid-murid sekalian. Saya Cikgu Nur Asma Yasmin binti Sulaiman akan bersama-sama anda untuk membicarakan beberapa topik, antaranya ialah pembukaan sekolah SOP 3.0, program transisi tahun 1, peraturan-peraturan sekolah dan juga bayaran yuran persekolahan. Untuk mengulas lebih lanjut lagi topik kita pada hari ini, kita bawakan persona yang selayaknya, iaitu Guru Besar SK Setapak Indah Tuan Haji Sazali bin Muhammad Saleh untuk membicarakan dengan lebih lanjut lagi berkaitan topik yang telah saya sebutkan sebentar tadi. Baiklah, apa khabar Tuan Haji? Khabar baik, Cikgu Asma di sini. Alhamdulillah, diharapkan juga kita semua berada dalam keadaan sihat walafiat dan berada di bawah lindungannya. Baiklah Tuan Haji, hari yang dinanti-nantikan oleh semua pihak bakal tiba, iaitu berkaitan dengan pembukaan sekolah. Bolehkah Tuan Haji terangkan serba sedikit berkaitan dengan pembukaan sekolah dan juga SOP terkini berkaitan dengan penggal persekolahan nanti? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih Cikgu Asma Yasmin selaku pengacara bual bicara kita pada pagi ini. Berkaitan dengan pembukaan sekolah, saya pasti bual bicara hari ini ditunggu-tunggu oleh semua ibu bapa, khususnya murid-murid tahun 1 bagi sesi 2022-2023 yang akan kita buka ataupun akan kita bersua pada 21 hari bulan Mac 2022 yang akan datang. Baik, setakat ini pihak sekolah masih lagi belum menerima maklumat ataupun taklimat berkaitan dengan pembukaan sekolah bagi penggal ataupun sesi 2022 dan 2023 ini. Cuma kita beranggapan bahawa sesi persekolahan baru ini akan mengikut seperti sesi yang sebelumnya, iaitu 2021-2022. Jadi kita jangkakan penggiliran masih lagi dilaksanakan, iaitu bagi tahun 3, 4 dan 5, manakala bagi tahun 1, 2 dan 6 adalah secara bersemuka. Okey, ini walaupun demikian pihak ataupun Yang Berhormat Menteri telah pun memaklumkan bahawa sesi persekolahan ini akan kekal seperti yang ada sedia sekarang ini. Cuma saya belum menerima taklimat secara khusus dari pihak jabatan dan juga pihak pejabat pendidikan daerah. Okey, tentang SOP-nya juga saya jangkakan masih lagi kekal dengan SOP 3.0 yang telah kita laksanakan pada sesi persekolahan yang lalu. Okey, Cikgu Asmat. Okey, baiklah Tuan Haji. Terima kasih atas penjelasan yang sangat padat dengan maklumat yang sangat penting. Baiklah, bagi soalan yang seterusnya berkaitan dengan program transisi bagi murid tahun 1. Mungkin ada ibu bapa yang pertama kali menghantar anak mereka ke tahun 1 dalam situasi norma baharu ini. Boleh Tuan Haji jelaskan garis panduan pelaksanaan program transisi ini? Terima kasih Cikgu Asma. Pertama sekali kepada ibu bapa yang baru saja
menjadi warga SK Setapak Indah. Saya rasa ibu bapa pasti merasa teruja untuk menghantar anak-anak ke sekolah. Namun demikian, disebabkan norma baru yang dilaksanakan oleh pihak kementerian dan juga pihak Kementerian Kesihatan, jadi ibu bapa tak berpeluang untuk masuk ke dalam kawasan sekolah dan melihat pembelajaran anak-anak dilaksanakan. Kita terpaksa mengakur kepada SOP yang telah ditetapkan oleh pihak Kementerian Pendidikan Malaysia lah. Setakat ini kita mengikut SOP 3.0 yang telah ditetapkan, sehinggalah kita mendapat taklimat berkaitan kemasukan pelawat ataupun ibu bapa ke dalam kawasan sekolah yang terkini. Sehingga itu kita masih lagi kekal dengan SOP yang sedia ada. Baik, berkaitan dengan program transisi. Program transisi inilah program yang telah dilaksanakan dah bertahun-tahun. Bukan sahaja dilaksanakan di sekolah kita, tetapi juga dilaksanakan di semua sekolah di seluruh negara. Program transisi ini dibahagikan kepada dua fasa, iaitu fasa penyesuaian dan juga fasa kesediaan. Program ini akan berlangsung selama 4 minggu. Bagi fasa penyesuaian diberi 2 minggu peruntukan masa, dan bagi fasa kesediaan juga 2 minggu. Jadi dari hari pertama persekolahan, iaitu pada 21 hari bulan Mac, kita akan laksanakan selama sebulan ataupun 4 minggu ni tadi, sehingga 20 hari bulan April. Jadi sepanjang 4 minggu ini kita ada berbagai aktiviti yang dilaksanakan mengikut fasa. Bagi fasa kesediaan lebih menumpukan kepada bagaimana murid-murid dapat adapt ataupun dapat masuk ataupun menyesuaikan diri dalam persekitaran yang baru. Kalau dulu semasa mereka berada di tadika ataupun berada di prasekolah, ataupun memang tak ada menyertai apa-apa prasekolah atau tadika, suasananya berbeza. Apabila mereka berada di tahun 1, kalau di kelas tadika mungkin bilangan murid tak seramai tahun 1 dalam kelas mereka. Kalau di tadika mungkin 20 orang, 15 orang, tetapi sekarang satu kelas mencecah 40 orang. Jadi bagaimana mereka nak menyesuaikan diri? Yang ini kita laksanakan dalam fasa penyesuaian. Bagaimana mereka nak menguruskan diri mereka? Kalau dulu di tadika mungkin cikgu-cikgu dapat membantu, ada pembantu untuk guru-guru semasa di tadika. Tetapi di sekolah, apabila mereka berada di tahun 1, hanya satu orang guru untuk sebuah kelas pada masa-masa tertentu, pada masa-masa yang ditetapkan. Jadi tak ada orang, ada guru pembantu ataupun pembantu murid yang dapat menguruskan mereka. Jadi mereka nak menguruskan diri mereka. Jadi kita ajak mereka bagaimana nak menggunakan tandas, bagaimana mereka nak bercakap untuk keluar, bagaimana mereka nak sediakan diri mereka untuk berhubung dengan kawan-kawan, bermain dengan kawan-kawan, bagaimana mereka nak menguruskan diri mereka untuk apabila bertemu dengan ramai guru. Kalau dulu mereka hanya jumpa satu orang cikgu saja, sekarang ini mereka akan berjumpa dengan ramai guru, guru bahasa Melayu, guru bahasa Inggeris, guru matematik, guru sains, guru agama, macam-macam, guru PJ. Jadi bagaimana mereka nak menyesuaikan diri? Ini semua perlu dilaksanakan, fasa penyesuaian. Dan kemudian ni kita ke fasa kesediaan, dan di dalam fasa kesediaan pembelajaran akan mula dilaksanakan. Jadi pembelajaran ini dia bukan sahaja dalam bentuk
bertulis, tetapi pembelajaran juga dalam bentuk lisan, bacaan dan sebagainya. Yang ini kita mempunyai modul-modul yang kita telah sediakan untuk anak-anak tuan-tuan dan puan-puan. Jadi kita berharap selepas 1 bulan mereka berada di sekolah, tiada lagi masalah tentang pengurusan berkaitan dengan macam mana nak pergi ke tandas, bagaimana cara nak buang air dan sebagainya. Yang itu kita akan selesaikan dalam tempoh sebulan ini. Jadi kepada ibu bapa, saya merayu supaya ibu bapa dapat membantu anak-anak ini dari segi kesediaan mental mereka di rumah, supaya ibu bapa dapat beritahu kepada anak-anak supaya apabila guru bertanya, dia menjawab. Apabila dengan kawan-kawan, macam mana dia perlu berhubung dengan kawan-kawan lelaki, bagaimana dia perlu buat kalau dia perempuan, kalau yang perempuan, kalau lelaki, apabila dia nak bercakap dengan kawan-kawan ataupun berhubung dengan kawan-kawan perempuan, bagaimana dia perlu buat dan sebagainya. Jadi hal ini sangat penting kepada kami di sekolah ini. Jadi kita berharap program transisi ini berjaya menjadikan murid-murid itu bersedia dari segala segi untuk menghadapi pembelajaran untuk minggu-minggu ataupun bulan-bulan seterusnya. Sumber jelas penerangan yang disampaikan oleh Tuan Haji sebentar tadi tidak dapat dinafikan semua pihak, terutamanya ibu bapa pasti sangat teruja. Tapi ingin juga saya peringatkan di sini, dalam keterujaan dan keseronokan kita menghadapi fasa persekolahan nanti, sudah tentunya kita tidak dapat dari untuk patuh dengan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan. Oleh itu, boleh Tuan Haji terangkan tentang peraturan-peraturan kerja sekolah yang mesti dipatuhi oleh semua pihak. Okey, Cikgu Asma dan semua ibu bapa, untuk sesi persekolahan yang akan datang ini, seperti yang saya beritahu tadi, adalah mengikut SOP yang terdahulu, iaitu SOP 3.0. Baik, untuk pengetahuan ibu bapa semua, SOP 3.0 ini adalah SOP yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Dia agak berbeza dan juga dia lebih detail dan juga lebih ketat daripada apa yang ditetapkan oleh pihak Kementerian Kesihatan. Even kalau tuan-tuan dan puan-puan ke hospital pun, saya kira tidak seketat apa yang perlu diikuti oleh semua warga sekolah apabila nak masuk ke dalam kawasan sekolah. Jadi kita ada buku panduan 3.0 yang kita perlu akur dan perlu ikut garis panduan yang ditetapkan ini, dan kita akan dilawati oleh pihak jabatan dan juga pihak pejabat pendidikan daerah untuk melihat sama ada kita melaksanakan peraturan yang telah ditetapkan. Dan peraturan-peraturan ini pula sangat mementingkan tentang keselamatan anak-anak apabila berada di sekolah. Itu sebabnya peraturannya agak ketat, dan saya pasti ibu bapa dapat lihat tentang peraturan ini bagi yang mungkin ada anak-anak di tahun 2, 3 sehingga 6 nanti, ataupun yang telah dijalani sebelum ini. Tetapi bagi yang baru tahun 1, kalau boleh Google di Kementerian Pendidikan, halaman Kementerian Pendidikan Malaysia, dan cari garis panduan 3.0 ini, dan tuan-tuan dan puan-puan boleh baca. Kita ada banyak berkaitan dengan pengurusan murid-murid di sekolah. Kita bahagikan murid-murid ini daripada awal lagi. Kita dah mula pastikan murid-murid yang datang ke sekolah adalah yang sihat. Jadi saya harap kepada ibu bapa juga, bagi yang nak hantar anak ke sekolah pada hari pertama nanti, pastikan anak itu berada dalam keadaan sihat.
sekiranya ada gejala seperti demam, batuk, selsema, tuan-tuan dan puan-puan bolehlah mengambil masa untuk menghantar anak itu ke sekolah. Mungkin sehari, 2 hari tak perlu hantar lagi. Hari ketiga dah sihat ataupun hari keempat dah sihat, hantarlah pada hari keempat. Okey, maknanya di sini kalau tuan-tuan lihat, kita memang akan mementingkan tentang keselamatan dan kesihatan murid itu. Bukan saja murid itu, tetapi murid-murid lain, supaya perkara berkaitan dengan demam, selsema, batuk ini tidak berjangkit kepada kawan-kawan yang lain. Itu yang pertama. Kemudian apabila tuan-tuan sampai menghantar anak-anak ke sekolah, kita ada saringan suhu yang kita lihat. Walaupun sebenarnya guru-guru dah tak perlu lagi melihat suhu ni, tetapi kita buat di Sekolah Kebangsaan Setapak Indah, kita laksanakan supaya kita dapat membuat pencegahan awal. Dan sekiranya kita dapati ada anak tuan-tuan dan puan yang suhunya melebihi 37.5% darjah Celsius, anak tuan-tuan dan puan akan diminta untuk pulang. Jadi apabila masuk ke sekolah, ke kelas, di kelas kita dah susun semua meja dan kerusi mereka jarak 1 meter antara meja dengan meja, jarak 1 meter. Dan maknanya jarak tu sama ada kiri, kanan, depan dan belakang tu mesti 1 meter. Jadi ini adalah jarak yang dikira selamat kepada anak-anak, supaya sekiranya ada simptom ataupun ada gejala, dia tidak merebak kepada anak-anak yang lain. Okey. Dan di sini peranan tuan-tuan dan puan-puan, saya tagih untuk sentiasa mengingatkan anak-anak supaya kekal duduk di tempat masing-masing. Kita tahu murid-murid ini ataupun anak-anak tahun 1 ini suka bergerak. Sebab satu, mereka dah jumpa kawan-kawan. Bila dah jumpa kawan-kawan ni, mereka tak boleh duduk diam-diam dalam kelas. Yang ini memang naluri murid-murid lah, budak-budak tahun 1, anak-anak tahun 1. Jadi kita, cikgu-cikgu akan sentiasa mengingatkan murid-murid supaya tidak bergerak, kekal di tempat duduk. Dan ibu bapa saya mohon untuk ingatkan, dan sentiasa memakai pelitup muka. Sentiasa memakai pelitup muka, kerana pelitup muka ini dapat menghalang daripada jangkitan lah. Kemudian seterusnya, waktu rehat. Setakat ini tiada lagi murid yang dibenarkan untuk ke kantin, membeli makanan dan duduk berkumpul di kantin. Setakat ini belum lagi. Jadi waktu rehat, murid-murid akan makan di dalam kelas. Makan di dalam kelas. Jadi untuk pembelian barang ataupun makanan bagi tahun 1, nanti guru yang terbabit akan masukkan jadual ataupun menu makanan di dalam kelas bagi guru-guru yang uruskan tersebut. Dan tuan-tuan dan puan-puan boleh memesan makanan daripada grup terbabit. Yang ini kita laksanakan dah lama dah 2 tahun. Jadi saya kira ramai ibu bapa yang tahu tentang hal ini. Cuma bagi ibu bapa yang mungkin untuk yang baru berada di tahun 1 mungkin agak janggal atau keliru. Tapi tuan-tuan dan puan-puan boleh menelefon, bertanyakan tentang perkara ini kepada guru-guru yang akan menguruskannya nanti. Kemudian di kantin sekolah kita hanya menjual makanan. Menu hanyalah menu makanan. Air
kita mohon ibu bapa untuk membekalkan air minuman kepada anak-anak, membekalkan air minuman. Sebaik-baiknya ialah air kosong lah, air suam atau air kosong lah, yang bukannya air teh, air kopi, air Milo, sirap dan sebagainya. Jadi kalau boleh air kosong, kerana kalau tumpah pun dia tak menyebabkan kelas menjadi kotor. Okey. Kemudian selepas rehat, kita peruntukkan masa rehat ialah selama setengah jam. Jadi makanan akan dibawa di kantin, dari kantin ke kelas. Murid-murid akan makan, dijaga oleh seorang guru di dalam kelas. Dan selepas semua selesai makan, makanan sampah-sampah akan dikutip, akan kita kutip, dan pembelajaran seterusnya akan dilaksanakan. Jadi semuanya kita laksanakan di dalam kelas. Jadi ibu bapa boleh bekalkan kepada anak-anak sudu dan garpu yang mungkin boleh membantu anak-anak ini untuk makan tanpa menggunakan tangan. Kemudian bekalkanlah tisu ataupun tisu basah, wet tisu, yang boleh digunakan untuk mengelap mulut, tangan dan juga sudu dan garpu yang digunakan. Yang ini boleh masukkan dalam bilik, dalam beg. Kemudian satu lagi yang saya rasa yang perlu ialah kalau tak ada wet tissue, bolehlah sediakan kain buruh lah, ataupun kain untuk mengelap meja sekiranya ada makanan yang tertumpah. Okey. Seterusnya, selepas itu murid-murid akan menjalani pembelajaran seperti biasa sehinggalah waktu balik. Untuk waktu balik, kita mempunyai dua waktu yang ditetapkan, iaitu bagi murid-murid tahap 1. Murid-murid tahap 1 ni ialah tahun 1, 2 dan 3. Murid tahap 2 tahun 4, 5 dan 6. Jadi murid-murid tahap 1 akan pulang setengah jam lebih awal daripada murid-murid tahap 2. Jadi contohnya pada hari Isnin, murid-murid akan tamat pembelajaran pada pukul 1. Jadi tahap 1 pukul 1, tahun 1, tahun 2, tahun 3 akan pulang. Tahun 4, tahun 5, tahun 6 akan meneruskan pembelajaran selama setengah jam lagi. Selama setengah jam lagi. Jadi inilah yang secara ringkas yang saya terangkan, dapat saya terangkan. Cuma untuk hari Isnin, hari Selasa dan hari Khamis, tahun 1 akan tamat pada jam 1 tengah hari. Dan mungkin kita ada sedikit perubahan sekarang ini, sebab saya ada minta supaya guru jadual waktu untuk menguruskan waktu rehat tu dipanjangkan semasa PDPR ini, ataupun semasa dalam pandemik ini. Maksudnya kita belum 100% bersemuka, jadi kita masih lagi makan di dalam kelas, jadi kita tak ada masalah. Tetapi apabila kita boleh makan di kantin, kita akan ada masalah dari segi penyusunan waktu pembelajaran, sebab kita tak boleh makan serentak. Kalau sekarang ini, bila kita makan di dalam kelas, kita boleh makan serentak. Tahun 1 sampai tahun 6 kita boleh makan serentak. Tetapi bila kita boleh ataupun dibenarkan nanti untuk pergi ke kantin, kita tak boleh makan serentak lagi. Jadi masa itu akan sedikit lari. Jadi penyusunan jadual waktu tu mungkin akan kita susun untuk kita makan di dalam kelas, satu jadual waktu. Untuk kita boleh makan di kantin, satu jadual waktu. Jadi mungkin akan lari dalam 10-15 minit. Yang ini saya akan maklumkan kemudian, apabila kita boleh makan di kantin nanti. Tapi setakat ini saya rasa semuanya makan di dalam kelas. Kita akan habis pada hari Isnin, hari Selasa dan hari Khamis.
ialah pada jam 1 tengah hari. Bagi tahun 1, 2 dan 3. Bagi hari Rabu dan hari Jumaat, kelas akan tamat pada jam 12 tengah hari. Kelas akan tamat pada jam 12 tengah hari. Okey, hari Rabu kita tamat pada jam 12 tengah hari kerana dari pukul 12 hingga pukul 2 dalam jadual kita ialah jadual co-curriculum. Jadi co-curriculum hanya melibatkan murid-murid tahun 4, 5 dan 6. Murid tahun 1, 2 dan 3 tidak terlibat dengan aktiviti co-curriculum. Jadi mereka boleh pulang pada jam 12 tengah hari. Okey. Kemudian untuk hari Jumaat, memang semua murid tahun 1, 2 sampai tahun 6 akan pulang serentak pada jam 12 tengah hari untuk membolehkan mereka mengikuti solat Jumaat. Okey. Kita telah menguruskan penyuraian murid-murid ini selama 2 tahun ini. Kita dah awalkan sedikit. Jadi kita akan masukkan dalam jadual untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan dalam satu jadual yang bertulis supaya tuan-tuan dan puan-puan lebih senang faham tentang apa yang saya perkatakan ini. Okey, jadi mereka akan pulang pukul 12 tengah hari pada hari Rabu dan Jumaat. Kemudian waktu pulang ini kita ada 3 pintu pagar. Pintu pagar utama yang ada security itu ialah pintu pagar A. Kemudian pintu pagar kedua ialah pintu pagar B yang berada di sebelah kantin sekolah. Dan pintu pagar ketiga ialah pintu pagar C, iaitu pintu pagar yang berada di belakang sekolah. Jadi kita hanya akan buka pintu pagar B dan pintu pagar C. Pintu pagar A kita tak buka kerana pintu pagar kita hanya ada 2 pengawal keselamatan. Jadi seorang berada di pintu pagar B, seorang berada di pintu pagar C. Jadi pintu pagar A kita akan tutup. Pada waktu pagi, pintu pagar B dan C, pintu pagar yang berada di sebelah kantin dan di belakang, kita hanya akan buka pada jam 7 pagi. Jadi tuan-tuan dan puan-puan boleh menghantar anak-anak seawal jam 7 pagi mengikut pintu pagar B atau pintu pagar C ini. Okey, sekiranya tuan-tuan dan puan-puan puas dah ejaz sana, ejaz sini, masih tak boleh. Kalau hantar pukul 7 mungkin tak sempat nak sampai di pejabat. Jadi tuan-tuan terpaksa hantar pada jam 6.45 atau 6.50. Tuan-tuan boleh gunakan pintu pagar utama. Jadi pintu pagar utama tu kita buka untuk murid sebelum pukul 7. Apabila pukul 7 murid-murid tak boleh ikut situ lagi, murid-murid kena ikut pintu pagar B dan pintu pagar C. Saya harap benda ni dapat difahami. Sebab bila saja pengawal keselamatan yang bertugas sebelah pagi hadir, mereka akan terus ke pintu pagar B dan pintu pagar C. Pintu pagar utama akan kita tutup kecuali kita buka untuk urusan cikgu yang hadir ke sekolah, yang hadir ke sekolah. Baik. Kemudian apabila tuan-tuan dan puan-puan hantar di pintu pagar B, bila waktu balik ambillah di pintu pagar B. Okey. Jangan tuan-tuan hantar di pintu pagar B, balik ambil tunggu di pintu pagar C. Sebab cikgu-cikgu tak tahu. Okey, cikgu akan tanya kepada anak tuan-tuan dan puan-puan, tadi datang ikut mana? Bila dia tunjuk sebelah kantin, kita tahu pintu pagar B dan kita hantar ke kantin. Tetapi sebenarnya nenek dia tunggu di pintu pagar C. Tuan-puan mungkin bekerja, yang datang ambil nenek, datuknya. Jadi datuk dia tunggu, cucu tak keluar-keluar. Rupa-rupanya cucu berada di kantin, di pintu pagar B.
Jadi ini menimbulkan masalah. Menimbulkan masalah. Jadi tuan-tuan dan puan kena beritahu kepada anak-anak tuan-tuan dan puan, waktu datang kita guna pintu pagar B, tetapi balik pintu pagar C, nanti maklumkan kepada cikgu. Nanti maklumkan kepada cikgu yang berada di pintu pagar pada masa balik nanti, supaya kita dapat uruskan. Kalau tidak nanti anak tahun 1 bila tunggu tak ada orang, dia tengok kawan-kawan dia dah balik, dia tak balik lagi, dia nangis. Dia akan nangis. Jadi nenek pula dengan datuk pula tunggu cucu kesayangan tak keluar-keluar, nenek dengan datuk dah mengamuk. Yang kena marah cikgu-cikgu. Padahal tuan-tuan dan puan-puan tak memaklumkan kepada kami. Jadi saya harap benda ni saya dah terangkan, tuan-tuan dan puan-puan faham. Okey, ingatkan lagi kepada guru kelas supaya beritahu. Katalah anak tuan-tuan nama Natasha datang pintu pagar B, balik di pintu pagar C, cikgu ya, mohon bantuan. Macam tu. Jadi cikgu tahu, oh Natasha dia akan hantar ke pintu pagar C. Tuan-tuan dan puan-puan, mungkin seminggu akan timbul masalah, cuma saya harap kesabaran semua. Janganlah nak marah-marah. Semua orang nak selesaikan masalah. Semua orang nak cuba selesaikan masalah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan kena faham dan lebih baik bertanya, supaya kita dah tetap, kita dah bagikan cikgu-cikgu yang bertugas di pintu pagar B dan pintu pagar C, kita sediakan walkie-talkie kepada mereka. Minggu yang pertama tu kita akan buat walkie-talkie, jadi boleh hubungi melalui walkie-talkie untuk hantar. Sebab jarak antara pintu pagar B dan pintu pagar C itu jauh juga. Jauh juga. Jadi itu yang saya minta daripada ibu bapa. Kemudian murid dah balik. Kemudian untuk urusan minggu pertama tu, buku-buku teks akan kita selesaikan penyerahannya pada minggu yang pertama. Jadi buku-buku teks ini adalah buku-buku yang dipinjam dan telah digunakan oleh murid-murid sebelumnya. Jadi kemungkinan ada buku yang anak-anak tuan-puan terima tu mungkin ada yang terkoyak, mungkin ada kulit yang tertanggal, mungkin tak cantik. Jadi saya mohon kerjasama ibu bapa untuk kalau boleh tampalkan muka surat yang terkoyak, ataupun kalau boleh, kalau dah teruk sangat, maklum kepada guru kelas untuk kita buat penggantian. Tapi saya nak ingatkan, penggantian bukan boleh immediate ataupun dengan cepat, kerana kita mempunyai buku yang cukup-cukup saja. Kalau kita nak dapatkan penggantian, mungkin kita terpaksa dapatkan daripada sekolah-sekolah lain. Yang ini akan makan masa. Jadi sebab kita pernah ada kes ibu bapa marah kerana buku yang diterima sangat teruk. Jadi inilah tanggungjawab semua sebenarnya, kerana semua ibu bapa, murid perlu menjaga buku yang dipinjamkan, kerana buku ini bukan hak mereka, buku ini ialah hak kawan-kawan yang akan datang. Jadi kena jaga dengan baik. Okey. Jadi kita akan selesaikan pemberian buku-buku ini dalam minggu yang pertama, dan saya akan minta supaya ingatkan kepada murid-murid supaya bawa beg lah. Okey. Pada minggu yang pertama ni tak perlu nak bawa banyak-banyak. Dalam beg tu kosong je. Minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat tu kita tak ada buku banyak pun yang kita gunakan, sebab minggu 1 bulan tu ialah bulan transisi, minggu transisi yang kita laksanakan. Jadi memang kita tak ada banyak buku yang perlu ada bawa pun. Jadi perlu bawa air, botol air, minuman, mungkin pensel warna, alat tulis, masukkan dalam beg. Okey. Mungkin beg itu perlu dinamakan, tulis nama, sebab beg, macam-macam beg, kadang-kadang beg ni sama.
Jadi keliru. Begitu juga dengan kasut. Kasut, tuan-tuan beli kasut sekarang ini semua sama. Kalau kata bata je. Jadi kadang-kadang anak-anak keliru mana satu kasut dia. Terutama apabila kita masuk ke bilik-bilik yang memerlukan kasut dibuka. Contohnya bilik ICT. Okey, kasut perlu dibuka. Bilik PSS, pusat sumber sekolah, kasut perlu dibuka. Masuk surau, kasut perlu dibuka. Jadi bila masuk ke bilik-bilik ini, bila kasut dibuka, murid-murid tak ingat kat mana dia letak, kemudian bercampur dengan kawan-kawan, dah bertukar kasut. Jadi kalau boleh, tuan-puan, gunakanlah liquid paper tu, tuliskan tanda. Kalau kata anak Natasha Adila Salimin, Natasha N, Adila A, Salimin S. Jadi cikgu pun boleh tolong untuk mencari, ingatkan kepada, ataupun mungkin anak-anak masih tak pandai lagi ABC, mungkin tulis, buatkan bintang ke, bulan ke, supaya dia tahu itu kasut dia. Okey, untuk kasut sekarang ini, tuan-tuan dan puan-puan, saya kira semua orang akan memakai kasut berwarna hitam. Tapi sekiranya ada yang memakai kasut berwarna putih, stokingnya mesti putih. Kalau kasut hitam, stokingnya mesti hitam. Tak boleh kasut hitam, stoking putih. Kasut putih, stoking hitam, tak boleh. Itu ditetapkan dalam peraturan-peraturan kecil yang ditetapkan oleh Kementerian. Okey, kemudian tuan-tuan dan puan-puan, untuk pakaian, sekiranya tuan-tuan dan puan-puan masih orang kata terbeban dalam pandemik ini, kita tak ada menetapkan bahawa tuan-tuan dan puan-puan perlu memakai pakaian sekolah lengkap. Sekiranya tuan-tuan dan puan-puan masih belum berkemampuan, sebab kita tahu masa pandemik ini ramai yang terpaksa diberhentikan kerja dan sebagainya, dan memerlukan kewangan yang banyak pada awal tahun ataupun pada awal sesi persekolahan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita masih membenarkan tuan-tuan dan puan-puan memakai pakaian yang kemas. Tak kiralah pakaian tu sama ada t-shirt ke apa ke, warna apa pun, kita masih benarkan untuk datang ke sekolah. Kalau kata pakai seluar bukan seluar jeans, seluar biasa yang boleh datang ke sekolah, mungkin tak ada kasut lagi, perlu pakai slipper, kita terima saja. Tetapi saya pengalaman lah, apabila tahun 1, bila dia tengok anak kawan-kawan dia semua pakai baju putih, dia pakai baju warna-warni, dia sendiri tak nak, dia sendiri tak suka. Jadi mungkin tuan-tuan dan puan-puan dah perlu bersedia dengan keadaan seperti itulah. Okey, tapi kita tak ada tetapkan semesti memakai pakaian sekolah, seragam sekolah yang seperti yang telah ada. Sekiranya tuan-tuan menghadapi masalah berkaitan dengan hal ini, tuan-tuan dan puan-puan boleh memakai pakaian kemas untuk membenarkan anak-anak datang ke sekolah. Yang penting datang sekolah. Sebab saya dapati semasa cuti-cuti pandemik ini, ramai ibu bapa yang mengambil peluang, walaupun anaknya tak demam, tak selsema, tak batuk, tapi tak datang sekolah. Okey, dan kita menghadapi defisit pembelajaran. Maknanya ramai murid yang tak dapat menguasai pembelajaran yang sepatutnya mereka peroleh semasa mereka berada dalam tahun-tahun tertentu. Okey, jadi ramai yang masih tak boleh menguasai membaca, mengira. Ini semuanya menimbulkan masalah apabila mereka naik ke tahun yang lain. Contoh tahun 1, tahun lepas mereka kerap tak datang sekolah, jadi tak dapat menguasai pembacaan, tak boleh membaca lagi. Bila naik tahun 2, pelajaran semakin susah, bukan semakin mudah. Mereka tak boleh menguasai perkara-perkara ini.
Jadi menyebabkan kita terpaksa menghantar mereka untuk ke kelas pemulihan semula. Jadi kelas pemulihan dah kena, kita hanya dapat tumpukan kelas pemulihan untuk mata pelajaran bahasa Melayu dan matematik sahaja. Tapi bagi bahasa Inggeris, bagi sains, bagi agama, ini semuanya akan menimbulkan banyak masalah. Jadi saya mohon kerjasama ibu bapa untuk tengok berkaitan dengan hal ini. Okey, kemudian berkaitan dengan lencana pada baju dan sebagainya, itu kita akan masukkan gambar-gambar penerangan berkaitan dengan cara meletakkan lencana itu di dalam gambar ini, supaya tuan-tuan dan puan-puan boleh lihat nanti, dan kita akan masukkan dalam grup supaya tuan-tuan dan puan-puan dapat tahu di mana kedudukan meletakkan nama dan juga lencana sekolah. Sebab ini juga menimbulkan banyak pertanyaan kepada ibu bapa. Yang tuan-tuan dan puan-puan perlu tahu bahawa kalau di sebelah lelaki ada poket sebelah kiri dia, sebelah kiri ada poket. Jadi di atas poket perlu letak nama, di atas nama perlu letak lencana. Perlu letak lencana. Tetapi ada juga ibu bapa yang letak lencana di atas poket, di atas poket. Tapi itu benda yang salah lah. Tapi setakat ini kita tak adalah denda anak-anak murid kita. Letak atas poket pun tak ada masalah, kita terima aja. Tapi yang sebenarnya ialah perlu letakkan di atas nama, poket, nama, kemudian lencana sekolah. Okey, itu kita akan masukkan dalam rajah yang akan kita beri kepada ibu bapa nanti. Okey, kemudian berkaitan dengan SOP yang lain juga nanti kita akan masukkan dalam urusan tentang pembukaan sekolah nanti. Dari masa ke semasa kita akan maklumkan perkara ini. Saya cakap banyak, saya takut nanti tuan-tuan tak puan-puan tak dapat tangkap apa yang saya ini. Nanti kita akan masukkan juga dalam bentuk bergambar. Okey, Cikgu Asmat. Jelas sekali penerangan yang diberikan oleh Tuan Haji. Hampir semua topik telah kita ulas. Seterusnya, jangan kita lupa tentang bayaran yuran dan juga sumbangan yang perlu dijelaskan oleh ibu bapa untuk melicinkan lagi pengoperasian sekolah seperti yang telah dirancang. Oleh itu, mohon Tuan Haji perincikan pula tentang yuran persekolahan bagi murid-murid tahun 1. Baik, Cikgu Asma. Sebenarnya senarai bayaran yuran ini telah kita masukkan dalam buku rekod peribadi murid tahun 1 ni yang kita serahkan kepada tuan-tuan dan puan-puan apabila tuan-tuan dan puan-puan membuat pengesahan. Okey, kemudian kita juga masukkan senarai yang terkini, berkaitan dengan bayaran tambahan yang kita perlu, tuan-tuan dan puan-puan perlu jelaskan kepada pihak sekolah. Baik, bayaran tambahan ini adalah bertujuan untuk perkara-perkara seperti satu, fail pelaporan. Okey, fail pelaporan peperiksaan RM20 yang ni. RM20 dia ialah fail yang tebal tu. Jadi kalau tuan-tuan dan puan-puan ada anak tahun 1, 2, 3 ataupun naik tahun 2, tahun 3, tahun 4, kebanyakannya mereka ada benda ni. Ataupun murid-murid daripada prasekolah Kelangi kita, mereka dah ada buku ni. Jadi kalau tuan-tuan dan puan-puan memang daripada prasekolah Pelangi naik ke tahun 1, jadi tak perlu beli lagi yang ini. Yang ini kita dah laksanakan selama masuk tahun ni, ialah tahun yang keempat lah. Jadi dia akan bawa buku, fail ini akan dibawa sehingga mereka tahun 6. Sehingga mereka tahun 6. Jadi kemudian yang kedua tu ialah tanda nama. Tanda nama yang bersulam ni. Tanda nama bersulam itu maksudnya nama yang kita letakkan pada baju murid-murid ni ialah RM5. Kemudian barang program transisi sekolah, maknanya semua bahan-bahan berkaitan dengan transisi sekolah
modul-modul yang kita kenakan sebanyak RM15. Kemudian sumbangan program keceriaan kelas, yang ini untuk kelas. Dalam kelas nanti guru kelas akan sediakan semua bahan-bahan keceriaan untuk kelas tersebut. Yang ini sumbangan RM10. Kemudian t-shirt sekolah yang ini, pada tahun ini t-shirt sekolah kita tak dapat lagi satu harga, sebab harga sekarang ini mengikut saiz, Jadi kita dah tetapkan bagi saiz tertentu. Jadi ikut nanti kita dah ada rajah saiz tu yang seperti beginilah. Yang ini yang lama, ada yang terkini yang kita masukkan dalam grup. Jadi tuan-tuan dan puan-puan boleh rujuk di situ, dan kita ada masukkan harganya sekali. Jadi harganya antara RM22 hingga RM26 mengikut saiz badan. Bagi murid perempuan dia ada tambahan, sebab murid perempuan tangan panjang, murid lelaki dia tangan pendek. Jadi harga tambahan murid perempuan bagi tangan panjang tu RM2. Bagi yang lelaki, kalau kata lelaki 22, perempuan jadi 24. Macam tu. Okey, saiz yang samalah. Okey, kemudian bagi seluar trek sekolah. Seluar trek sekolah ni, okey, kita dah tetapkan anggaran antara 20 seluar trek sekolah antara RM22 hingga RM26. Begitu juga untuk yang perempuan, RM22 hingga RM26. Ini tak kira lah lelaki perempuan sama je. Cuma saya nak beritahu, trek sekolah kita tebal berbanding trek yang tuan-tuan beli di luar. Kita tak ada paksaan untuk tuan-tuan membeli trek sama ada di sekolah ataupun di luar. Cuma kalau di sekolah, kita ada nama sekolah lah, tracksuit tu kita akan ada nama sekolah, dan kualitinya memang sangat berkualiti lah, bukan yang murah ni. Bagi yang di luar, dia ada macam-macam. Jadi tuan-tuan dan puan-puan kena tahu, warna tracksuit yang dibenarkan hanya hitam dan juga blue black, maknanya biru gelap. Tak boleh warna yang lain. Kalau kata seluar trek tu pun, kalau kata ada banyak jalur, itu pun tidak dibenarkan. Hanya ada satu jalur kecil sahaja yang dibenarkan. Jadi bila jalur kecil ni pun hanya satu jalur warna putih yang dibenarkan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, untuk mengelakkan daripada tuan-tuan dan puan-puan tersalah beli, saya cadangkan untuk tuan-tuan dan puan-puan membelinya dari sekolah, dari sekolah. Kemudian kita ada baju untuk pendidikan jasmani, iaitu baju yang berwarna biru dan kuning. Kemudian kita ada juga baju sukan. Baju sukan ni ialah baju untuk hari sukan. Maknanya kalau dia rumah kuning, dia akan beli baju warna kuning. Kalau dia rumah merah, dia akan beli baju berwarna merah. Kalau hijau, biru. Kita ada 4 warna ni. Jadi dia mengikut rumah sukan murid-murid. Okey, untuk tahun ini kita tak tahu lagi sama ada kita dapat laksanakan hari sukan atau tidak. Tetapi untuk tahun-tahun 2 tahun sebelum ni, tahun yang 2020 kita berjaya buat, 2021 kita tak dapat buat. Tahun 2022 ni, kalau kata sekarang ini kita dah negara kita mula diisytiharkan sebagai endemik saja, bukan lagi pandemik. Jadi kemungkinan akan dapat dilaksanakan sukan. Cuma mungkin bukan dalam masa yang terdekat. Mungkin kita akan buat sukan mungkin dalam bulan 6 atau bulan 7. Nanti tengoklah. Kita dah masuk ke dalam jadual, cuma saya tak ingat tarikh sukan yang sebenar, kalau kata boleh. Okey, kemudian lepas tu kita ada kad pinjaman buku pusat sumber. Bagi tahun 1 memang kena beli kad pinjaman pusat sumber ni. Kad pinjaman ni merangkap kad pelajar. Jadi maknanya kalau tuan-tuan dan puan-puan gunakan kad ini, boleh digunakan untuk mengesahkan anak tuan-tuan dan puan-puan bila menerima rawatan
di hospital dan sebagainya. Jadi kad pelajar ini digunakan sebagai kad pengenalan diri dan juga sebagai kad PSS. Beli sekali, digunakan sehingga tahun 6. Maknanya kad itu sangat berharga, perlu disimpan baik-baik. Kalau hilang, maknanya perlu beli lagi. Jadi bila beli lagi, tiap-tiap tahun hilang, maknanya tiap tahun kena beli. Jadi saya harap beli ni sekali dan tak perlu beli lagi setiap tahun. Jadi yang ini berharga RM14 sebab di dalam tu dia berbentuk digital. Jadi semua tu kita masuk aja kad tu, kita imbas saja kad tu, nama anak tuan-tuan dan puan-puan semua dah ada dalam komputer. Kemudian untuk tali leher bagi murid lelaki, tali leher ni boleh didapati di kedai buku. Di kedai buku. Jadi bila saya cakap kedai buku, kita ada 3 cara untuk tuan-tuan dan puan-puan membeli buku. Saya kira dah dimasukkan dalam grup hari itu. Satu cara ialah secara online. Kita dah masukkan, jadi tuan-tuan dan puan-puan boleh beli buku. Di situ ada senarai buku yang kita dah masukkan. Kemudian tuan-tuan dah boleh beli secara online. Keduanya, tuan-tuan dan puan-puan boleh terus ke kedai buku Pustaka Rakyat. Sebab kedai buku kita ialah kedai buku Pustaka Rakyat. Jadi Pustaka Rakyat ada di depan Jaya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan boleh terus ke sana. Atau untuk datang ke sekolah, tuan-tuan dan puan-puan boleh laksanakan ataupun boleh ada datang pada mulai 13 hari bulan. 13, 14, 15, 16, 13 hari Isnin. Betul? 13, 14, 14, 15, 16, 17, 18 hari Jumaat, hari Sabtu separuh hari je. Jadi minggu depan ataupun sekarang ni minggu yang kedua, minggu yang ketiga, minggu depan iaitu 14, 15, 16, 17, 18 tu tuan-tuan dan puan-puan boleh datang ke sekolah untuk beli. Cuma di sekolah kita ada peraturan lah, maknanya nak masuk bukan boleh ramai-ramai. Kita akan kekal masuk, seorang dah keluar, baru seorang lagi masuk. Ataupun kita boleh tempatkan 2 orang masuk, 2 orang kalau yang lain kena tunggu di luar dulu. Begitulah proses yang kita boleh laksanakan. Kemudian untuk rencana, kita bekalkan 2 rencana kalau tak silap saya. Satu keping rencana berharga RM1. Jadi 2 rencana tu RM2 kalau tak salah. Juga boleh dibeli di kedai buku. Juga boleh dibeli di kedai buku. Sebab urusan ini diuruskan oleh kedai buku. Baik. Jadi jangkaan kita ialah untuk pembayaran bagi murid perempuan anggaran antara RM132 hingga RM144. Kemudian untuk murid lelaki RM142 sehingga RM154. Ini sebab termasuk tali leher dan juga rencana tali leher lah. Itu sebab dia jadi lain sikit. Jadi yang ini iuran ini kita memang cuba kurangkan sehabis yang baik. Tapi tuan-tuan dan puan-puan sedia maklum, hari ini barang semua naik harga. Even buku tulis pun kita naik 20 sen. Buku tulis kita naik 20 sen sebab harga buku naik, harga kertas naik, semuanya naik. Dan tuan-tuan dan puan-puan, jadi kita cuba kurangkan bayaran ini. Jadi mungkin pada ibu bapa yang rasa tak mampu nak beli, mungkin kena tengok dulu mana yang penting dululah. Kemudian nanti untuk second time berjumpa dengan guru kelas, buat pula bayaran yang lain pula. Jadi bukan semestinya nak bayar sederap macam tu. Untuk pembayaran ini, saya pasti tuan-tuan akan rasa risau nak serahkan duit kepada anak tahun 1. Jadi kita akan buka kaunter pada hari Sabtu 26 hari bulan kalau tak silap saya. 26 hari bulan kita akan buka kaunter di kantin sekolah. Kita akan buka kaunter di kantin sekolah daripada jam 8 pagi hingga 12 tengah hari.
pada hari Sabtu. Jadi tuan-tuan dan puan-puan bolehlah berurusan untuk tahun 1 pada tarikh tersebut, 26 hari bulan 3 hari Sabtu di kantin sekolah. Jadi kita akan kawal pergerakan masuk ibu bapa untuk membuat pembayaran. Okey, cikgu tuan-tuan dan puan-puan tak maaf, dah selalu bercakap dengan cikgu, jadi guna cikgu pula. Okey, jadi saya kira tuan-tuan dan puan-puan telah pun mendapat berkaitan dengan mendapat maklumat berkaitan dengan yuran ini lebih awal hari itu. Jadi saya kira tuan-tuan dan puan-puan telah pun bersedia untuk kemasukan anak-anak ke tahun 1. Saya ada tengok kelas sekolah-sekolah lain dan saya dapati bayaran di sekolah lain jauh lebih mahal daripada apa yang dikenakan di sekolah setapak indah ini. Pihak PRBG kita maklumkan berkaitan dengan pungutan kita ini, dan mereka pun sedia maklum berkaitan dengan pertambahan yang kita terpaksa laksanakan. Jadi Cikgu Asma, itu saja tentang iuran. Terima kasih atas perkongsian dari Tuan Haji yang padat dan penuh dengan informasi. Besar harapan kami agar ibu bapa memberikan kepercayaan kepada pihak sekolah dan bersama-sama menggiat usaha bagi mencapai aspirasi yang telah digarap dalam pengoperasian sekolah kali ini. Dengan ini, saya Cikgu Nur Asma Yasmin sekali lagi ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Tuan Haji kerana sudi berkongsi maklumat penting sebagai persediaan kepada semua pihak. Alhamdulillah, program pada hari ini berjalan dengan lancar. Terima kasih kepada semua pihak yang menjayakan program pada hari ini. Tidak lupa jutaan terima kasih diucapkan kepada ibu bapa yang sudi menonton Bual Bicara Khas SK Setapak Indah. Sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum dan selamat sejahtera.